Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri ilmu usul fiqh, dan malam ini adalah siri yang ke-31 yang akan membincangkan tentang tajuk awaridul ahliyah, dan awaridul ahliyah, yang mana pada malam ni insya-Allah kita akan menyentuh berkenaan dengan al-awarid as-samawiyah yang kelima, iaitu al-marad. Bila disebutkan al-awarid ataupun awaridul ahliyah, iaitu perkara-perkara yang menghalang kelayakan seseorang mukallaf itu, sama ada dari segi kelayakan ahliyatul wujub ataupun ahliyatul adab. Jadi pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah pun membincangkan 4 kategori al-awarid as-samawiyah, dan pada malam ni insya-Allah kita sambung perbincangan yang kelima di bawah al-awarid as-samawiyah, iaitu al-marad, sakit. Baik. Jadi definisi sakit ni boleh kita simpulkan bahawa ia adalah satu keadaan yang menyebabkan seseorang individu itu menjadi lemah, berbanding keadaan normal kalau dia tak sakit. Dan apabila dia lemah, dia sakit, ia akan menyebabkan pergerakan terbatas, tidak mampu untuk aktif seperti biasa dan sebagainya. Baik, jadi hukum kepada sakit ini, dia sebenarnya tidak menafikan dua kelayakan ahliyatul wujub ataupun ahliyatul adab. Maksudnya orang yang sakit ini ahliyatul wujubnya masih ada dan juga ahliyatul adabnya masih ada. Kalau kita masih ingat perbincangan kita yang lepas, ahliyatul wujub ini berkaitan dengan nyawa. Selagi mana seseorang itu bernyawa, maka akan kekal ataupun akan sabit kepadanya ahliyatul wujub, iaitu dia boleh menerima hak-hak tertentu seperti hibah, miras, dan sebagainya lah. Manakala ahliyatul adab ialah kelayakan seseorang untuk melaksanakan tanggungjawab ataupun pentaklifan tertentu. Jadi orang sakit ini dan sakit pula akan dibahagikan kepada sama ada sakit sakit yang kita kata sakit kecil ataupun sakit yang biasa-biasa, demam biasa, ataupun sakit yang berat ataupun yang teruk. Sama ada berat ke ataupun teruk ke, sakit seseorang itu dari segi kelayakan ahliyatul wujub ia masih kekal, dan ahliyatul adab pun sebenarnya masih kekal. Cuma tahap pelaksanaan ahliyatul adab, contohnya macam pelaksanaan ibadat, solat, puasa, haji dan sebagainya, mengikut tahap kemampuan seseorang itu untuk melaksanakan ibadat tersebut. Contoh macam solat, kalau seseorang itu sakit berat lah, maksudnya dia tidak mampu berdiri, sebab kalau dia berdiri dia akan rasa nak pitam, rasa goyang dan sebagainya, maka dia boleh ataupun dibenarkan, diharuskan untuk solat dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu duduk, boleh semayang dalam keadaan tidur dan berbaring dan sebagainya. Tapi semayang tetap kena sembahyang. Kecuali lah sampai tahap kita kata sakit nazak, memang dia tak boleh ingat ataupun dah tak boleh nak bergerak, dia punya akal pun tidak boleh berfungsi dengan baik dan sebagainya, maka itu dikira tergugurlah dari segi ahliyatul adabnya. Tetapi kalau kita kata sakit-sakit biasa, demam ataupun sakit perut, apa-apa sakitlah, sakit biasa, maka kita tetap kena melaksanakan ibadat-ibadat tertentu, contoh macam solat. Kalau tak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh berbaring dan sebagainya. Baik.
Jadi pada asasnya, sekiranya seseorang itu sakit, ahliyatul wujub masih ada, ahliyatul ada juga masih ada. Okey. Dan sakit ini juga memang sedikit sebanyak ia akan memberi kesan kepada beberapa tindak tanduk ataupun perbuatan pesakit itu. Okey. Contoh, dia banyak contoh tapi yang dalam kitab ni sebut contoh berkaitan dengan pewarisan. Walaupun kita faham bahawa pewarisan ini akan berlaku hanya setelah pesakit itu meninggal dunia. Tapi memandangkan mati itu dia ada hubung kait dengan sakit yang dialami. Kita kata sakit nazak lah, ataupun sakit teruk itu, maka sedikit sebanyak sakit yang teruk itu ada kesan kepada bab miras. Dan juga dari segi wasiat, dari segi hutang piutang dan sebagainya. Okay. Maksudnya ialah apabila seseorang itu telah disahkan oleh doktor bahawa dia telah sakit teruklah, sakit nazak yang boleh membawa mati pada pandangan pakar perubatan, maka ketika itu pihak mahkamah melalui keluarga dia boleh memohon permohonan supaya dilakukan al-hajru, kan, iaitu sekatan kepada transaksi pesakit tersebut. Kerana apa? Kerana dibimbangi kalau tidak dilakukan sekatan ini, pesakit tersebut akan menghabiskan duitnya, sebab dia dah tahu dia nak mati, kan, sakit nazak ataupun sakit teruk. Jadi dibimbangi dia akan menghabiskan duit itu pada perkara yang tidak sepatutnya. Kalau dia habiskan duit itu untuk berubat, itu lain ceritalah, kan? Tetapi dibimbangi, para ulama kata dibimbangi akan berlaku kezaliman ataupun menyusahkan pihak waris nanti, maka pihak waris boleh ataupun berhak untuk memohon kepada mahkamah syariah untuk melakukan sekatan transaksi kepada kepada harta pesakit ini. Okey. Baik. Seterusnya dari segi kita kata pernikahan orang yang sakit teruk ni ataupun sakit nazak ini, apa pandangan fuqaha kita? Dari segi pernikahan orang yang sakit dipanggil pesakit maradul maut, pesakit nazak ataupun pesakit yang memang teruk yang boleh membawa mati. Kalau dia nak menikah, dia nak berkahwin, maka pernikahannya dianggap sah di sisi jumhur. Kerana apa? Kerana pernikahan itu kalau cukup syarat dan rukun dikira sah lah, dan tidak mengambil kira lah seseorang itu dalam keadaan sakit ataupun sihat. Okey. Dan menurut pandangan jumhur bahawa pernikahan itu sah dan boleh berlaku pewarisan sekiranya pesakit itu meninggal dunia, walaupun sempat kahwin sehari sahaja contohnya. Okey. Dan dari segi mahar, maka mahar musamma, mahar yang telah ditentukan dalam pernikahan. Kalau macam kita kat Malaysia ni, mahar musamma ni telah ditetapkan oleh negeri-negeri, ada yang 300, ada yang RM70, ikut negeri lah. Okey. Jadi pernikahan pesakit nazak ini, kalau ikut jumhur, mereka khilaf pula. Ada yang kata dari segi pewarisan itu berlaku. Kemudian dari segi mahar, ada pandangan contoh macam Imam Ahmad dan Zahiriyah menyatakan wajib mahar musamma, kan, iaitu apa sahaja mahar yang telah ditetapkan dalam perkahwinan itu, maka itulah yang wajib dibayar. Dan ada pandangan yang menyatakan contoh macam Imam Syafi'i dan fuqaha yang lain menyatakan tidak semestinya mahar musamma tetapi mahar misil. Kan, mahar misil ni adalah mahar yang kita panggil menjadi uruf di kalangan penduduk setempat ataupun dalam keluarga tersebut. Namun disyaratkan juga mahar misil itu ataupun mahar musamma itu tidak melebihi daripada 1/3
kan. Sebab apa? Sebab pesakit itu dah nak mati ataupun nazak teruk kan, memang akan membawa kepada mati pada kebiasaannya lah, pada zonnya. Kalau dia menetapkan ataupun dia membayar mahar musamma itu melebihi 1/3 daripada baki harta yang dia sedia ada, dibimbangi benda tu akan memberi kesan kepada waris-waris yang lain. Okey. Jadi sebab itu menurut jumhur yang menyatakan mahar musamma itu perlu diberikan kepada si isteri, tetapi mahar musamma itu tidak boleh melebihi 1/3. Kan? Ini pandangan setengah ulama lah. Dan ada juga pandangan imam-imam fiqh kita, contoh macam Al-Auza'i menyatakan pernikahan itu sah tetapi tidak berlaku pewarisan. Sebab apa? Sebab dia akan efek kepada waris. Jadi pada pandangan Imam Auza'i ini, orang yang nak mati, kemudian dia kahwin, dia akan memberi kesan kepada waris-waris yang lain. Okey, sebab apa? Sebab berlaku pertambahan waris, iaitu si isteri, kan. Ini pandangan, salah satu pandangan fiqh lah. Kemudian Imam Malik pula memberi pandangan bahawa pernikahan itu tidak sah, dan bila tidak sah, tidak berlaku pewarisan antara suami isteri yang baru berkahwin, yang mana pesakit itu sakit nak mati, kan. Dan sebahagian daripada imam mazhab dalam mazhab Maliki menyatakan bahawa kalau seseorang itu maksudnya seseorang yang sakit itulah, berkahwin dengan kafir zimmi, kan, juga tidak sah. Okey, kalau dalam keadaan dia sakit itulah. Kerana apa? Kerana dibimbangi kalau ikut kafir zimmi ni memang tidak boleh mewarisi, kan, ataupun ahlu zimmah lah, kan. Ahlu zimmah ni daripada Yahudi dan juga Kristian ni, kan, kalau nak ikut memang tidak boleh mewarisi. Sebab apa? Dia tidak beragama Islam. Tetapi kalau dia masa dia kahwin tu dia ahli zimmah, tetapi bila dia dah kahwin baru dia masuk Islam, okey, maka menurut setengah ulama mazhab Maliki menyatakan tidak sah perkahwinan itu dibimbangi kalau isteri itu memasuki ataupun memeluk agama Islam dan dia akan menjadi seorang waris baru, maka waris-waris yang sedia ada akan menerima kesan kurangnya penerimaan bahagian miras mereka, kan. Itu pandangan setengah mazhab ataupun setengah pandangan fiqh, khususnya dalam mazhab Maliki. Baik. Okey, kalau ikut mazhab Maliki juga, perempuan itu, isteri itu tidak akan menerima apa-apa sekiranya difasahkan sebelum dukhul. Okey. Dan kalau dia kahwin, ni kahwin dengan pesakit yang nak mati tu, kan, tiba-tiba diceraikan, maka tengok, kalau dia belum didukhul maka dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia dah didukhul oleh pesakit yang nak mati tu, maka dia akan mendapat mahar misil, kan, yang kita panggil mahar yang menjadi uruf di kalangan masyarakat setempat ataupun dalam keluarga tersebut, kalau dah berlaku dukhul. Okey. Okey, namun pandangan yang dipilih oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini, beliau memilih pandangan jumhur, iaitu menyatakan sekiranya seseorang pesakit yang nazak itu kalau dia kahwin, maka perkahwinannya itu sah, dan juga boleh berlaku pewarisan antara suami isteri sekiranya seorang itu sakit nazak, kan. Dan juga wajib diberikan mahar musamma ataupun mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah, sekiranya kurang daripada mahar misil. Okey, sekiranya mahar musamma itu melebihi mahar misil ataupun melebihi
daripada 1/3 daripada harta pesakit yang ada itu, maka mahar musamah itu perlu mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada waris-waris yang lain. Sebab apa? Sebab bila seseorang itu sakit tenat, okey, kepada logik akal je dia memang akan mati, kan? Jadi bila dia mati, hartanya bila dia mati dia akan menjadi hak milik waris-waris yang ada. Jadi bila dia kahwin, dia telah menambah seorang lagi waris baru, yang mana bila tambah seorang waris, maka bahagian waris-waris yang lain tu dia akan jadi kurang, kan? Itu yang disebabkan para fuqaha dalam bab nikahul marid maradul maut ini menyatakan boleh, bukan kata tak boleh kahwin, boleh kahwin, tetapi dia dikaitkan ataupun diikat dengan tidak boleh melebihi, kalau mahar musamah itulah, kalau mahar musamah itu tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta pesakit yang nazak itu, kerana apa? Kerana meraihkan juga kewujudan waris-waris lain yang sedia ada. Okey. Okey, jadi menurut Dr. Abdul Karim Zaidan juga, pandangan mazhab Maliki ni yang menyatakan pernikahan itu tidak sah merupakan qaul yang dhaif, qaul yang marjuh. Kerana apa? Kerana pernikahan ini adalah minal hawaij al-asliyah lil insan, keperluan tabi'i kepada setiap manusia, dan tidak ada sekatan pun sebenarnya. Orang tu tengah sakit tenat ke, kan? Contoh sakit kanser, kan? Apa-apa penyakit kronik dan tenatlah, tidak ada masalah pun kalau nak kahwin. Baik. Itu isu pernikahan. Seterusnya yang berkaitan dengan pesakit juga ialah berkaitan dengan talaqul marid. Okey. Apabila seseorang pesakit yang sakit nazak ini dia dah nak mati. Okey. Lepas tu dia ceraikan isteri dia. Kan? Isteri dia dengan tolak bain. Okey. Maka apa hukum dia? Jatuh ataupun tidak talak tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para fuqaha. Jumhur menyatakan bahawa walaupun si isteri itu telah diceraikan, even talak bain, talak 3, sebenarnya isteri itu masih berhak untuk menerima pewarisan itu. Kerana apa? Kerana dibimbangi bahawa suami yang sakit tenat menceraikan isteri dia. Dia dah nak mati pun, yang tiba-tiba dia pergi cerai bini dia, kan? Maka jumhur kata dibimbangi ada niat tertentu dalam hati suami itu, takut-takut dia nak menzalimi isteri, kan? Sebab isteri ni sepatutnya berhak untuk mendapat pusaka, miras daripada si suami yang meninggal dunia, kan? Tiba-tiba kena cerai, kan? Duk nazak dah, teruk dah nak mati ni, tiba-tiba kena cerai. Jadi untuk kita panggil menjaga kemaslahatan si isteri, menurut jumhur talak tu berlaku, tetapi isteri tetap berhak menerima pusaka. Ini special case lah, special case. Sebab apa? Sebab kalau dalam keadaan biasa, bila seseorang maksudnya satu-satu pasangan bercerai, dan kalau habis iddah, itu kalau talak raj'i. Kalau talak bain memang talak 3 lah. Okey. Kalau dah habis iddah apa semua tu, maka tidak boleh berlaku miras at-tawarus baina az-zawjain yang diceraikan. Tetapi dalam special case ini, jumhur menyatakan walaupun pesakit tenat itu telah menceraikan isteri dia, talak berlaku, okey, tetapi dia boleh, isteri itu boleh menerima pusaka lagi. Itu pandangan jumhur. Manakala Imam Syafi'i rahimahullah dan juga mazhab Zahiri menyatakan la taris. Isteri yang diceraikan walaupun dalam keadaan suami itu tenat nak mati, dia tidak lagi berhak untuk menerima pusaka. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada ikatan. Okey? Kerana talak bain itu memutuskan ataupun menghalang kepada berlakunya miras.
Okey. Dan Imam Syafi'i kata tidak diambil kira niat ataupun kita panggil sangkaan daripada kita tentang apa niat yang ada dalam hati si suami itu. Kan? Kerana apa? Kerana menurut mazhab Syafi'i, hukum hakam fiqh terbina di atas perkara yang zahir, iaitu apa yang terkeluar daripada mulut si suami. Dia dah ceraikan bini dia tu, maka itulah yang zahirnya. Yang dalam ni, wallahu yatawalla sarair, kan? Itu urusan dia dengan Allah lah, kan? Sama ada dia bila pesakit tenat itu, dia menceraikan isteri dia dalam keadaan tenat itu, apa sahaja yang dia maksudkan daripada perceraian itu biar Allah yang uruskan dengan dia nanti, kan? Okey. Itu dari segi kita panggil perceraian yang berlaku ketika sakit tenat. Ini antara hukum hakam yang berkaitan dengan pesakit lah, kan? Jadi secara kesimpulannya, sakit ini adalah al-awaridus samawiyah, yang mana sakit ini didatangkan ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang manusia tidak ada kuasa lah untuk menolak sakit ini, kan? Kita boleh berusaha lah untuk menyembuhkan penyakit, makan ubat, pergi jumpa doktor dan sebagainya. Tapi bila Allah nak bagi sakit ni, memang dia sedikit sebanyak walaupun secara asas, prinsip asas seperti mana yang kita sebutkan di awal tadi, sakit ini dia tidak akan menafikan, dia tidak akan menghilangkan ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada', kan? Tetapi memang sedikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada beberapa hukum hakam. Contohnya macam tadi kita sebut dari segi pernikahan, boleh tak orang sakit tenat nak kahwin, ataupun yang dan seterusnya. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan pesakit tenat ini ialah talak, cerai, berlaku ataupun tidak, dan sebagainya. So setakat itu sajalah kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ilmu usul fiqh ni dalam kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.